A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah saya akan berkongsi berkenaan dengan satu tadabbur daripada surah Sad, ayat yang ke surah Sad daripada ayat yang ke-29. Baiklah, insya-Allah sama-sama kita perdengarkan dulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Subhanallahu azim. Maksudnya berbunyi, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Baiklah, daripada maksud ayat yang saya bacakan tadi, jelas kalau kita dapat faham maksud tersebut, yang mana Allah nak ceritakan kepada kita, bagi kita faham bahawa dalam Al-Quran ini perlunya kita ni mendalami Al-Quran, perlunya kita ni membuat satu usaha. Jadi untuk kita cuba faham betul-betul apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Yang mana Al-Quran yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, yang mempunyai pelbagai manfaat, yang mempunyai banyak sangat manfaat, dan juga ia menjadi satu peringatan kepada orang-orang yang berakal. Kita yang berakal ini, yang mana Allah sebutkan dalam ayat tadi, waliyatazakkara ulul albab, yang mana menjadi peringatan kepada orang-orang berakal, supaya apa? Supaya kita ni dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang Allah turunkan pada kita dalam Al-Quran ini. Baiklah, menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau menyatakan bahawa tadabbur berkenaan dengan ayat ini, kefahaman Al-Quran itu perlu dilihat secara mendalam, bukannya hanya pada luaran semata-mata, bukannya hanya pada luaran maksud sahaja. Bahkan perlu dikaji, perlu diselidik, perlu adanya usaha untuk kita ni cuba faham secara mendalam maksud Al-Quran itu, maksud yang Allah nak sampaikan kepada kita. Bagaimana? Dengan kita ini membuat, bagaimana kita nak faham benda itu? Dengan kita ini membuat satu kajian lah. Kita cuba cari kitab-kitab tafsir, cuba baca kitab-kitab tafsir, cuba cari apa mesej-mesej penting yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran itu. Yang mana kalau kita cuba baca maksud sahaja, bukannya nak kata salah, tidak salah, cuma yang lebih baik, cara yang lebih baik untuk kita faham Al-Quran, kita faham dengan lebih mendalam, faham dengan lebih teliti, baca kitab tafsir, cari apa yang Allah nak, betul-betul Allah nak sampaikan pada kita. Cari apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, ambil manfaat daripada apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Itu cara yang diajarkan oleh ulama lah, Syekh Mutawalli Asy'arawi itu. Kita faham dengan, cuba kata faham Al-Quran dengan mendalam, bukan hanya pada luaran sahaja. Satu poin yang saya sebutkan tadi, iaitu kefahaman secara mendalam. Saya suka untuk kaitkan dengan satu peristiwa antara Nabi Allah ini, Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Pada satu keadaan yang mana Nabi Khidir alaihissalam memecahkan, merosakkan sebuah kapal dengan membocorkannya, merosakkan. Jadi timbul orang kata sudut pandang yang berbeza di antara kedua-dua Nabi Allah ini. Yang pertama sekali daripada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam mempunyai sudut pandang bahawa melihat kenapa perlu dipecahkan kapal tersebut, sedangkan kapal tersebut masih lagi berada dalam keadaan yang elok. Nabi Musa alaihissalam tidak dapat mencari sebab, tidak dapat nak menemukan sebab kenapa Nabi Khidir alaihissalam memecahkan kapal tersebut. Bahkan Nabi Khidir alaihissalam sebenarnya mempunyai sudut pandang yang lagi jauh, yang lebih mendalam lagi daripada Nabi Musa alaihissalam yang melihat secara luaran sahaja. Nabi Khidir alaihissalam melihat bahawa kapal tersebut dipecahkan kerana kapal tersebut akan digunakan oleh orang yang zalim, yang mana kegunaannya pun akan digunakan kepada jalan yang zalim. Jadi kapal tersebut dipecahkan. Kenapa Nabi Khidir alaihissalam mempunyai sudut pandang yang begitu? Kerana mempunyai ilmu laduni, ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita yang saya bagi tahu tadi, kita nak bagi tahu berkenaan kefahaman yang mendalam. Bagaimana kefahaman yang mendalam itu
Kata dapatnya kita tahu perkara yang sebenar, dapat kita tahu perkara yang betul-betul bukan secret, benda yang tersirat yang ada yang sepatutnya kita faham. Dan kalau kita tidak mencari, tidak cuba mencari, kata maksud yang betul-betul Allah nak sampaikan kepada kita, bagaimana kita ni dapat faham betul-betul Al-Quran ini jika tak ada usaha untuk kita ni cari mesej penting yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi insya-Allah sebenarnya saya suka untuk menyambung dengan tadabbur. Saya suka untuk menyambung tadabbur ini dengan mengaitkan dengan 2 poin penting, iaitu yang pertama sekali ilmu, yang kedua adalah dakwah. Yang pertama ilmu, kerana daripada Al-Quran ini kita dapat pelajari banyak benda. Ilmu-ilmu Al-Quran ini adalah ilmu-ilmu yang benar, yang mana dapat menatijahkan, dapat membawa, sudah pasti dapat membawa kita kepada jalan yang benar. Dan perlulah kita ni mencari ilmu-ilmu yang benar. Ilmu-ilmu di dalam dunia ini mempunyai banyak sangat ilmu-ilmu. Bahkan ada juga ilmu-ilmu yang tidak molek, yang tidak elok. Tapi kita panggil juga benda itu sebagai ilmu. Contohnya sihir dan sebagainya, dan perkara-perkara yang sesat lainlah, yang bercanggah daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi perlunya kita ni pelajari ilmu, cari ilmu yang benar. Supaya apa? Pentingnya ilmu dapat membezakan antara yang hak dan juga yang batil, membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Itu yang pertama sekali. Carilah ilmu, dalamilah Al-Quran, carilah ilmu. Yang kedua, bila dah ada ilmu, perlulah kita ni mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan kita menyampaikan ilmu tersebut, berkongsi ilmu tersebut kepada sahabat kita, pada ibu bapa kita, kepada adik-adik kita, kepada masyarakat. Perlu kita sampaikan ilmu tersebut. Jangan hanya kita ni ada ilmu tapi kita pendam dalam diri kita, tidak sampaikan, maka benda itu tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tapi pada diri saja, tapi tidak berkongsi perkara tersebut. Yang mana sepatutnya kita ni kena contohi sifat Nabi, sifat Nabi. Di antaranya adalah tabligh, yang mana Nabi menyampaikan. Yang kita dapat lihat daripada sejarah-sejarah penurunan Al-Quran, yang mana Nabi tidak tunggu sampai Al-Quran itu jadi lengkap baru Nabi nak sampaikan. Tapi Nabi bila sampainya wahyu kepada Nabi tu sampaikan kepada umat dia, bukan dengan macam-macam hukum-hukum dan pelbagai syariat, undang-undang, terus Nabi sampaikan. Ini perlu kita contohi sunnah Nabi tersebut. Ya, dan perjalanan antara ilmu dan juga dakwah ini latarnya adalah seiring. Tidak hanya berhenti pada ilmu sahaja, dan perlu disambung kepada dakwah, tidak, tapi mempunyai latar yang seiring. Apabila dah ada ilmu, perlu sampaikan dakwah. Bukannya bila nak tunggu ilmu biar cukup dulu. Bukannya nak tunggu biar ilmu, orang kata habis baca, habis ngaji apa semua, barulah kita ni nak sampaikan. Tidak, tapi berjalan secara seiring, berjalan secara kata sekali lah, seiring. Bila dah ada ilmu, perlu kita sampaikan pada orang. Di mana hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu baligh anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat, walaupun mudah tu sikit, kita cuba sampaikan. Kerana apa? Niat kita nak dakwah, kita nak ajak orang ke arah kebaikan. Tu niat yang perlu kita tetapkan dalam diri kita. Di samping kita ni menuntut ilmu, kita nak sampaikan juga kebaikan. Baiklah, itu sajalah tadabbur yang sekejap saja saya cuba ringkaskan tadabbur daripada surah Sad ayat ke-29. Jadi semoga sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya yang saya kasihi, yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini dapat mengambil manfaat, sama-sama kita dapat mengambil manfaat lah dasarkan tadabbur tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.